Memang jelas weh. Dengan lampu high beam kereta aku nampak 10 hingga 15 orang manusia yang berbaju putih untuk mengusung keranda daripada arah kawasan sawah padi tu untuk ke masjid. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So kepada sesiapa yang tak subscribe lagi, korang boleh tekan subscribe button dekat bawah ni. And kepada yang dah subscribe, thank you so much. So untuk episod kali ni, kita akan ada lagi kisah seram, which is untuk episod ni kita akan pergi daripada first episode hari tu Johor, kita akan berpindah ke negeri Kedah. So kalau korang nak tahu apa yang seram dekat negeri Kedah, korang kena stay tune sampai habis video ni, okay? So kalau korang ni asal Kedah ataupun asal utara, laluan Titi Haji Idris ni mungkin tidak asing bagi korang sebab laluan ni memang sangat terkenal dalam kalangan masyarakat Kedah ni ataupun masyarakat utara lah. Jadi pelbagai kisah yang sering diceritakan oleh mereka yang tinggal di kawasan Pendang ni, terutama sekali untuk mereka yang ada mereka yang berada di beberapa kampung berhampiran dengan laluan Titi Haji Idris ni. Jadi jalan tu dia dikatakan mempunyai pelbagai jenis kejadian pelik sehingga jalan itu mampu meragut banyak sangat nyawa penggunanya. Jadi antara apa yang Nisa nak share satu kisah ni adalah tentang satu cerita dalam blog which dia menceritakan pengalaman dia ketika diganggu oleh benda misteri ni ketika lalu di Jalan Haji Idris. Pada hari Sabtu malam, selepas menghantar seorang kawan yang bernama Mazlan yang rumahnya berada di Kota Sarang Semut, Kedah. Dan aku pun bergegas pulang ke rumah, iaitu di Langgar, Kedah. So kalau korang tak tahu, Langgar ni adalah sebenarnya nama tempat dekat dalam Kedah. Seperti biasa, jalan yang akan aku lalui adalah akan melalui Pendang, Tanah Merah, kemudian Titi Haji Idris. So sesiapa yang pernah lalu jalan tersebut mesti akan perasan satu jalan lurus yang kiri kanannya adalah sawah padi dan tepi jalan ditanam pokok cengal. Sebelum pulang, Mazlan berpesan supaya aku berhati-hati semasa lalu di jalan tersebut. Tapi seperti biasa, aku punya keberanian setaraf dengan uncle-uncle seekers. Aku berkata kepada Mazlan, "Alalan, entah benda tu yang terkencing kalau dia ternampak aku nanti." 4:11.45 malam, ketika melalui jalan tersebut yang sememangnya dah mati sebab memang gelap, tak ada lampu jalan, dan aku pun rasa something. Maksud aku something tu adalah beberapa benda yang pelik aku alami. Yang pertama, kereta aku terasa sangat berat. So aku terpaksa tukar daripada gear 5 pergi ke gear 3. Dan kedua pula, lampu kereta aku sekejap terang dan sekejap malap. Bila dah okey sikit, aku pun terus speed sampai meter cecah 110 km. Disebabkan aku terlalu takut, aku terus memecut dan memecut. Sehingga tiba-tiba aku terasa macam aku terlanggar sesuatu. So aku pun terus brake mengejut. Kereta terberhenti dan sudah tentu tayar pun berasap. Jadi korang nak tahu apa benda yang aku langgar? Memang jelas nampak apa yang aku terlanggar adalah sekumpulan manusia berbaju putih sedang mengusung keranda. Jadi selepas kejadian tu, aku pun terus keluar kereta untuk make sure yang tak ada apa-apa yang jadi. Tapi apa yang peliknya, kereta aku langsung tak ada cala,
langsung tak ada apa-apa yang jadi. Cuma bau brek yang masih kuat. Jadi aku pun toleh ke kanan. Apa yang aku nampak dekat kanan hanyalah masjid kayu lama yang gelap dan disinari oleh lampu jalan sahaja. Aku pun malas nak tunggu lama. Aku terus pergi dari kawasan tu. Sambil-sambil aku drive tu, tak sampai 5 minit pun aku drive, kali ni aku terlanggar benda lagi. Korang nak tahu apa pula aku langgar kali ni? Kali ni aku langgar seladang. Korang tahu seladang macam mana? So, kalau korang tak tahu apa tu seladang kat sini. Memang betul aku nampak jelas sangat dengan mata aku apa benda yang aku langgar. Korang bayangkan seladang sebesar gajah yang mata dia merah, tapi yang peliknya kawasan tu hanya boleh jumpa lembu dengan kerbau je. Tak pernah lagi nak jumpa seladang sebelum ni. Ini serius pelik. Macam mana ada seladang dekat kawasan sawah padi? So macam tadi juga aku pun terus keluar daripada kereta untuk make sure tak ada apa-apa benda yang buruk jadi. Tapi pelik, memang tak ada apa-apa yang jadi. Cuma kali ni maybe benda tu nak main-main agaknya. Jadi selepas tu terus ada bau hanyir macam bau bangkai binatang yang sangatlah busuk. Aku pun tengoklah sekeliling, kot-kot ada benda yang aku langgar dan memang tak ada. Jadi kali ni memang aku rasa macam seram sangat sebab aku dah risau lagi apa benda yang aku akan jumpa dekat depan. Jam pun dah tepat pukul 12.30 malam. Dan kali ni aku pun rasa macam better aku berhati-hatilah. Drive slow, which aku maintain je dalam 60 km. Dari jauh tu nampak macam lega sebab ada sebuah kereta yang lalu dekat arah bertentangan. Jadi sebaik saja kereta aku nak hampir dengan kereta kat sebelah ni, tiba-tiba kereta tersebut dia bagi high beam kat aku. Ingatkan dia terbagi lampu tinggi tu, tapi bila makin dekat dia bagi lagi banyak. Dia banyak kali dia bagi high beam dekat aku, seolah-olah macam dia nak bagi tahu sesuatu. Aku pun macam fikir, sudah, kali ni memang apa pula yang tumpang kereta aku. So aku tak nak turun tengah-tengah hutan macam tu kan. So sampai je satu lokasi yang ada rumah orang, aku pun stop kejap. Aku stop kat tepi untuk tengok apa yang ada kat atas kereta aku. Keluar je kereta, korang tahu tak, aku rasa macam nak pingsan sebab atas kereta Myvi aku ada keranda sebiji macam apa yang aku tengok awal-awal tadi. So kali ni aku memang nekat gila. Aku rasa macam aku kena pergi cepat-cepat dari tempat tu. Aku memang rasa macam nak nangis, rasa nak pingsan semua ada. Okay, benda ni last. Sampai je dekat satu selekoh sebelum traffic light tu, aku punya kereta, steering dia betul-betul rasa macam ada orang nak tarik. Betul-betul dekat selekoh tu, dia tarik nak bagi aku langgar tiang elektrik. Nasib baik terlanggar tiang elektrik. Kalau tak terkena tiang elektrik tu, memang kereta aku dah masuk dekat sawah. So aku terus tarik handbrake kuat-kuat on the spot dekat selekoh tu. Sikit je lagi nak langgar pokok. Dalam kepala aku memang fikir dah, memang ada benda ni nak main-main dengan aku. And lastly, aku give up. Bila aku give up, aku call ayah aku untuk datang ambil dekat situ. Ayah aku pula cakap, pergi je dekat restoran depan tu and tunggu dekat situ, lagi setengah jam dia sampai. Mungkin kali ni aku nak diselamatkan. Bila nak start je kereta, tiba-tiba aku nampak ada satu kereta peronda polis datang. Mungkin sebab syak something terjadi kot, sebab kereta tiba-tiba stop tengah jalan kan. So polis tu pun dia stop kat aku and dia suruh aku park dekat tepi. And aku pun cerita lah apa benda yang jadi tadi daripada awal sampai akhir. Dan nak tahu tak apa polis tu cakap? Polis tu cakap minggu ni je dah ada 2 orang kena main. Tapi aku ni bernasib baik sikit sebab minggu lepas ada seorang lelaki Cina ni, dia accident dekat belakang sana. Tahu tak, belakang sana tu memang betul-betul dekat tempat yang aku stop untuk tengok ada keranda dekat atas tu.
So polis tu cakap lah apa yang lelaki Cina accident tu nampak adalah dia nampak ada budak-budak main bola atas jalan. So dia terus elak and dia terlanggar pokok. Aku pun dah bagi tahu polis tu yang aku tunggu ayah aku datang sebab aku memang tak boleh drive. So polis tu cakap tak payah tunggu ayah aku datang sebab diorang akan escort hantar aku balik. Dalam kereta polis tu ceritalah apa macam-macam versi dan apa yang polis tu cerita dah buatkan aku serik. Aku tak nak dah lalu kat situ malam-malam and aku takkan dah nak berani-berani celupa untuk cakap yang aku ni berani ke apa. So selamat je sampai kat rumah, aku cerita semua benda ni dekat family aku and aku terus tidur. So esoknya aku terus demam 5 hari sampai kena warded. Jadi itu je apa yang Nisa dapat daripada satu blog ni. Dia ceritakan kisah pengalaman dia lah yang lalu dekat Titi ni. So ada lagi cerita tentang laluan ni. Satu tu dia kata isteri dia nampak ada wanita berbaju putih lintas dekat jalan. Banyak lagi benda yang misteri jadi dekat laluan ni. If korang lalu kat kawasan ni, korang berhati-hatilah and kalau boleh jangan lalu seorang, jangan lalu tengah-tengah malam. And apa yang penting, pengajaran daripada kisah dalam blog ni adalah kalau boleh jangan terlalu celupa sangat mulut tu. Kena jaga sebab benda-benda macam ni kita tak tahu, sebab benda-benda ni memang wujud. So itu sahaja cerita tentang Titi Haji Idris di Pendang Kedah ni. And kalau korang suka ataupun kalau korang orang Kedah yang korang ada pengalaman lalu di Titi ni, korang boleh letak dekat komen dekat bawah. And thank you so much for watching. Kalau korang suka, korang boleh tekan like button, korang share dekat kawan-kawan korang. And yang paling penting, korang tekan subscribe channel ni dan tekan bell notification sekali so korang tak terlepas untuk next content. And untuk next video pula, kita akan ke kisah seram di negeri Kelantan. So jumpa korang di next video, okay? Bye!